suitable bodies, you are required to do this kind of filter and so on. Okay, now kita ada case, kita dah ada case filter district. So kalau anda pergi ke case filter district ni, you can open attributes and then you can see lah, this is the bill case lah, bilangan case. And then you know that this is the ID, this is the subname, this is the state name, this is the name of the PBT kan. Okay, now I want you to filter the case that are only inside this district. Kan? Betul tak? Tadi kan kita ada satu Selangor kan. Sekarang kita dah tahu district ni ada district A lah katakan. So kita nak pilih hanya dalam district ini. So how we want to do that is of course kita akan buang some of the cases lah. Betul tak? So before we can do that, I may encourage you to go for the case and export it into the case update lah. Ataupun kita namakan sebagai case district A. Faham ya? Faham tak apa yang saya explain ni? Maksudnya ini hanya yang ada dalam distrik A. Yang lain-lain tu semua bukanlah ada dalam distrik A. Dia mungkin juga ada kat dalam distrik-distrik yang lain. Alright, so I'm going to click this one as okay. So basically it's the same file, but we are going to remove a little bit here and there. So before we do that, please make sure that you remove the unnecessary layer. So we remove already the unnecessary layer. Okay, done? Done So next, kita akan pergi kepada vector. So before that, you can go to this one, select case district A ni, you select the layer first, and then followed by the vector, followed by the research tool, followed by the select by location. Okay? Vector, research tools, select by location. Select by location. Okay, done? Done Okay, click that menu. Okay, after you click that menu, you are going to have this kind of features. So I'm going to select the features from the case district A by comparing to the features from Selangor case district A, which is we are going to see the intersect. Intersect ni maksudnya apa? Dia overlap lah. Siapa yang overlap, maka dia adalah belong to that selection. Okay. So now I'm going to click run. You can do all this lah kan. Maksudnya intersect pun boleh, equal pun boleh, touch pun boleh, overlap pun boleh, within pun boleh. So saya ambil yang mudah dulu, intersect, and I'm going to click run. So what you are going to see is it will select everything. Betul tak? Yang kita tak nak, nampak tak yang merah-merah atas tu? So how you want to do that? You are going to go for this one, which is we call it as a invert features. Compare to. So, okay, saya ulang balik. Pergi kepada vector, pergi kepada research tool, select by location, case district A by comparing a features from Selangor case. Selangor case A tadi tu. Selangor case A bukan. Selangor case A, polygon. District A. Yes, correct. Kemudian we are going to select for intersect. Intersect yang melekat. Kemudian kita akan tekan butang run. So what is the algorithm done? Is actually dia selectkan untuk awak lah. Okay. So bila anda tengok sini, anda nampak tak ada warna merah-merah ni? Inilah yang kita nak buang. So how to do that? You go for this one, we call it as the invert selection features. Okay, tekan butang invert selection. Okay, you pergi kepada invert feature selection. Invert feature selection. So what the algorithm will do, it will automatically select the things that is outside the boundaries. Faham tak? Okay, done? Dia dah select kan? Invert selection. So dia akan select selain daripada yang anda tunjukkan itu. Yang warna kuning-kuning itulah. Okay. And then you are going to click this one, the pencil icon, toggle editing, followed by the next one is the delete. So you are going to click the delete selected. So dia akan tanyalah, adakah anda akan buang semua 44 features? Yes, I'm going to delete everything. So now we having a very clean data that are already indicated inside the spaces ataupun this work area ataupun this polygon, and then it's belong to this particular district. Yang lain tu semua bukanlah. After that, jangan lupa tekan butang save. Okay, that is the idea. Okay, and then please also disable the toggle. Okay, macam mana tuan? Jangan. Yang itu maksudnya awak nak buang semua. Awak kena invert selection. Yang tu. Okay, tekan butang ni. Okay. Okay, kejap. Do you want to save the district layer? Discard. Sekejap. Ni di dalam district A, boleh tak saya gunakan count point in a polygon? Jawapan dia boleh. Tapi kenapa saya tak buat tadi? Sebab saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan pelbagai cara boleh dibuat. Ini adalah cara yang
kedua, ya, supaya saya tidak menghilangkan data yang tadi. So kita tahu Selangor case district A ni adalah merujuk kepada case which is already being intersect with the polygon. And then the previous one is the Selangor case is anything with regard to the reporting of the case based on one particular district. Ini memang semua dia ada case-case yang ada. Even though the case is not intersect pun at the moment. Faham tak? Macam ni kan? Dia not belong to this PBT. But it's already being reported belong to the another PBT. Why these things happen? It's happen lah due to the error and so on. Tapi dari segi jumlah sebenarnya is not a big issue because dia sikit sangat lah kan. Tak ada masalah pun. And then the next step that we need to understand is we also remove whoever that are not belong to that specific intersections of the polygon and also the cases. You can also try another way of doing it. Contoh kan, tuan-tuan boleh buat juga yang lain-lain lah. Seperti touch. Touch maksudnya dia menyentuh. Within maksudnya di dalam. Macam itulah. Overlap maksudnya dia bertindan. Intersect ni maknanya dia melanggar. Kalau ada dekat line pun, bila dia intersect, dia dikira sebagai intersect lah. Okay, itu function dalam vector analysis. Khalas ya, 439. Baik. Next, yang kita nak belajar apa dia? Kita nak belajar macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak tahu case ini dari segi dia punya jumlah dia mengikut polygon. Tadi kita nampak heat map mengikut point data, betul tak? Sekarang ni kita nak buat kartograf pula mengenai polygon. So macam mana nak buat? Tuan-tuan dan puan akan right click, pergi kepada properties and as I mentioned to you, symbology. You akan pergi kepada symbology. Inside the symbology over here, you have the single symbol. You can change this one into a graduated. This one is very interesting because graduated enable yourself to click for the values. What kind of values that you want? Contohnya saya akan pilih kepada bill case. Nampak tak? Bill case ya. And then we can go for classes dia adalah 5 kan. Okay, saya tukar classes dia kepada 3. And then I have the value over here kan. I also can double click on the value to change according to my needs. Contohlah, saya nak pergi kepada 5 case kepada 1000 case contoh. Okay, kemudian kita akan ada another one which is 1000 case sampai 10,000 contoh. Ini cuma contoh saja ya tuan-tuan dan puan. And then saya ada 10,000 dan ke atas. So I can do by clicking the apply button, so something like this will be appear. Memang tak cantik lah kan, sebab kita punya pengkelasan tu adalah 5, 10 dan lain-lain tapi dia akan bagilah seperti yang kita tunjuk. Alright, so kalau tuan-tuan dan puan tak suka yang saya tunjuk ni, tuan-tuan dan puan boleh revert balik. Macam mana nak revert balik? You can go to the single symbol. Okay, itu contoh. Alright, you have the single symbol. I make a repetition. Go to the graduated. And then go for the specific graduated values that you want to making a grading. So I'm going to select for bill case, iaitu bilangan case. I'm going to make it a classify based on the tree. And then saya pakai default kan. Ini contoh saya pakai default kan. Saya boleh tekan butang apply. Baru dia jadi. Ini default lah. Default maksudnya ikut apa yang komputer ajar. Maknanya 6,000 ke 6,750. Ini dia warna putih. 6,700 ke 7,000 yang ini. 7,000 ke 7,400 adalah yang ini. So kita boleh tekan butang OK. Ini contoh dipanggil sebagai chloropleth. Apa dah? Chloropleth. Okey, kalau tuan-tuan puan nak tahu macam mana agentnya, tuan-tuan puan boleh type perkataan chloropleth lah. Bukan chloroform, chloroform lain. Chloropleth. Chloropleth ni biasanya digunakan untuk menunjukkan intensity of the polygon yang ada dekat specific areas. Nanti kejap lagi kita akan belajar pula macam mana polygon-polygon ini anda boleh zoom in pula lagi. Ingat perjalanan kita ni bermula daripada angkasa lepas menuju ke daerah dan mukim dan PBT. Sebelum ni kita daripada bawah naik ke atas kan. Sekarang kita dah berada di langit, kita dah menjadi orang kayangan, sekarang kita kena turun ke bawah sikit. Kejap lagi kita akan turun lagi. Tadi kita dah daripada Selangor kan. Kita turun. Sekejap lagi tuan-tuan puan akan tengok macam mana pula kita akan buat the analisa secara spatial temporal mengikut different areas. Sebab kita dah ada case kan. Tapi case-case ni kalau tuan-tuan puan perasan, dia secara kumulatif. Apa dia? Kumulatif maknanya apa? Semua kan. Kita tak nampak macam mana kita nak cerita case ni bergerak, macam mana case ni daripada satu hari ke satu hari punya dynamic change of that case. We cannot see it through this. But we can see it
through manipulating the information based on this. Which is kita akan cerita sekejap lagi. Okay, berarti lebih menjunam ke bawah. Maksudnya, we are going to see whether the proportionate area that we have here is actually can be clustered or not. Maksudnya kita nak tengok cluster-cluster ini, sebab nanti last kali, kejap lagi nanti tuan-tuan pun akan belajar esok atau lusa yang masa kita belajar geospatial ni. Macam mana kita nak buat geospatial untuk kita tahu ada cluster atau tak ada cluster. So to do that, the simpler way to do is to make a grid. Untuk buat grid. Kenapa saya kata make a grid? Sebab kalau kita ada nampak seperti yang saya tunjuk tuan-tuan dan puan ni, poligon ni nampak sangat besar. Untuk orang di JKN sesuai lah. Untuk tengok sama ada satu mukim atau PBT mempengaruhi PBT yang lain, kita tak nampak dengan jelas. Jadi macam mana nak nampak dengan lebih jelas? Maka we need to create a boxes or grid to make sure that we can synthesize the information much more granular and much more feasible in term of action taken nanti. Kalau tak, nampak macam umum sangat. Betul tak? Kita orang teknikal ni kena pergi yang lebih spesifik. Lagi-lagi awak nak advise awak punya epidemiologist, awak punya PKP kan. Mana kawasan yang bermasalah dan sebagainya, kita dah dapat dah tadi. Guna hotspot. Now, heat map. So now kita nak pergi lebih detail. So to do that, I may invite all of you to do all the things that I'm going to show with you. So first of all, I'm going to make it default as the symbology asal. Okay, ni nanti anda boleh main-main dengan semua benda-benda ni. Chloropleth confirm masuk exam lah. Kalau nak tahu, tuan-tuan dan puan nak tahu. Soalan bocor dia adalah chloropleth confirm tanya lah. Which of the region is much more, the highest cases, something like that lah. So you can use the chloropleth to show your answers. Okay. So now, macam mana kita nak buat grid? Tengok baik-baik. Cara nak buat grid ni, yang ini pula memang confirm masuk exam juga. Tetapi ianya lebih teknikal sebab tuan-tuan dan puan diperlukan untuk memahamkan konsep bagaimana a disease is being transferred from one area to another area from a localized locality. So to do that, of course, kita kena ada MMQGIS yang kita dah install tadi, ingat? Okay, we are going to go for the create and then you are going to go for the create grid layer. Nampak tak? Okay, you click that one, MMQGIS ni mana nak dapat ya tuan-tuan dan puan? Go to the plugin, manage install plugin. And then manage install plugin ni, you akan letakkan plugin yang berkenaan iaitu MMQGIS. MMQGIS. So you need to install this plugin. After you install and successfully install this plugin, you can use it. How to use it? Go to the MMQGIS, go to the create grid layer. Okay. After that, followed by all listing, which is the geometry type. And then we are going to select for rectangles. Rectangles ni segi 4. Ada sesetengah penyelidik cadang hexagons segi 6. So, terpulanglah kepada hipotesis tuan-tuan dan puan. Saya guna yang basic lah, iaitu rectangles. Apa maksud rectangles? Dia macam bentuk segi 4 tepat lah. Alright. So now, we are going to use the X spacing and Y spacing based on the project unit. Which is the project unit is EPSG 4326. Untuk memudahkan anda lebih faham, saya pakai degree senang. Degree ni, senang cerita, 1 degree, 1 decimal degree is equivalent to 111 km. Faham? Okay, if you are not sure what I'm talking about, you can go like this. 1 decimal degree. 1 decimal degree in meters. Ni contoh. 1 decimal degree is equivalent to lebih kurang lah 100 ni contoh 111 km 1 decimal degree. Ni 1 decimal degree So kalau ni lebih kurang lah kalau 1 decimal degree bergerak, ni 1 decimal degree is equivalent to 111 km. Therefore, kalau tuan-tuan dan puan nak lebih kurang tepat, you kena ambil 100 meter. 100 meter ni kira G2 lah. Kalau you nak lagi G2, you boleh ambil 11 meter. You nak lagi G2, you boleh ambil. So, you kena gunakan decimal point yang berkenaan ini. Tapi, beware of the computer capability. You letak 0.00005 tempat perpuluhan, you tekan je apply sekejap lagi, you boleh lepak minum lah sekejap kat Mama. Faham tapi kalau you memang nak buat, it's okay. Saya just bagi tahu saja. Because it is needed
a required numbers of computational power. So dalam kes ni saya ambil yang basic lah, iaitu 0.01, iaitu around 1 km. Nanti kawan-kawan yang buat denggi mesti cakap, kita kontrol 200 meter lah doktor. Boleh lah, nanti komputer bagi bagus lah, macam tu. So tuan-tuan dan puan dipersilakan untuk buat yang basic lah ya. 0.01. Yang 0.01 ni pun saya takut ada yang hang kejap lagi ni. Tapi tak apa, kita cuba. Sebelum mencuba kita kena try juga dulu sampai hang masing-masing punya komputer. Sebelum tu tutup dulu mana-mana menu yang tak berkenaan. So I'm going to do that now. Okay, SPSS pun tutup je lah. Kejap lagi hang tu. Dia kalau satu kali jalan hang, anda perlu restart balik komputer kamu. Nanti kamu nak restart on balik pun hang juga lagi. Tiba-tiba automatic update lah, macam-macam. Sebab itulah pakai Mac lagi bagus. Alright, so tuan-tuan dan puan sekalian, baik, sekarang mari saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, kita buat sama-sama kita buat sama-sama macam mana kita nak buat dia untuk menjadi grid. Kalau nak buat 0.00001 tadi, sebenarnya boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Kalau kamu duduk dalam PPT. Kalau kamu duduk di tempat yang lebih localized. Faham tak? Kalau kamu dalam keadaan, kalau nak buat dah satu Malaysia, saya try yang Sabah untuk 1 km, saya rasa 4 kali hang kat komputer. Baru hasil grid. Tu Mac tu. Intel. Kalau M1 tak tahulah, belum try lagi. Okay. So, mari kita try sama-sama. Cara dia adalah pergi kepada MMQGIS, go to the create grid layer. So, boleh faham ya, bila saya kata 0.01 ni is equivalent to unit degree tu berapa? Dia akan approximate lah. Kalau 0.01 just now, we all know that we got around 1 km lah. We got around 1 km. Okay, so we are going to use the extend current window, and then this one, output file name is very important. You need to click this 3 dot to browse it. Kat mana nak simpan? Kita boleh simpan terus. Ini dia pelik sikit. You kena navigate it through into your own folder tadi. Betul. So, saya akan bagi nama Selangor District A Grid. Itu nama dia. Selangor District A Grid. Daripada pagi tadi belajar, tiba-tiba dah jadi banyak dah shape file kita. Betul tak? Ini nasib baik saya tunjuk pakai favorite. Kalau anda tengok dalam folder, Tuhan, malaikat dan syaitan saja yang tahu apa benda lah dia banyak ni. So that's why gunakan apa yang saya ajar ni untuk memudahkan tuan-tuan dan puan membuat operasi berkenaan kelak ya. Okay, tekan butang save dan tuan-tuan dan puan boleh tekan butang apply. Bismillahirrahmanirrahim. Apply. Dia akan keluarlah something like this tapi nampak dia lari, dia tak masuk kan. So apa nak buat? Apa nak buat? Delete lah. Buat balik semula. Tak ada masalah. Kita try balik buat MMQGIS. Baik, oleh kerana komputer saya power, jadi saya tambah sikit power dia dengan menekan butang 01 lagi. Dia power sangat kan? Dia macam tak hang tadi. Okay, kita bagi dia hang pula lepas ni. Okay, yang ini tuan-tuan dan puan nampak kita ada extend, current window, layer extend, whole world, custom area. So, saya letakkan apa yang dipanggil sebagai layer extend. So, layer extend saya adalah Selangor Case District. Nampak tak? Selangor Case District ni, dah nak balik Selangor Case District ni maksud dia saya akan pilih hanya akan ada di sinilah. Apa ni tengok, nanti saya akan repeat lah macam biasa, kita akan repeat. So saya boleh tekan butang apply, dia akan masuk dalam kawasan yang berkenaan saja. So apa trik dia lepas ni? Macam biasa, kita akan intersect dan lain-lain. Kita akan buat vector analysis. So ini step yang pertama. Boleh? You try play with this thing first, nanti kita tengoklah hasil mahsul dia kemudian. Try lah mana-mana yang sesuai. Saya tekan apply ni saja nak bagi dia hang. Kan? Nanti dia akan jadikan juga kotak macam ni. Selepas itu kita akan belajar. Ni contoh. Tu nampak? Halus kan kotak dia? Ini 0.01. Kejap lagi kalau saya buat 0.001, confirm kita balik lah. Ini contoh. Nanti apa yang akan berlaku sebentar lagi, kita akan sambung pada kelas yang akan datang. So grid ni basic dia apa dia? We are going to intersect it. Kita akan mengkahwinkan dia dengan siapa? Selangor District. Okey. Apa-apa yang anda buat ni untuk makluman, boleh dibuat dengan sangat mudah daripada point data ni sahaja untuk buat cluster analysis menggunakan ArcGIS. Tapi kenapa anda kena belajar buat grid sebelum ni? Sebab FREE. Apa tu? Sebab QGIS ni free kan? Sebab free, banyak sikit jalan dia lah. Banyak sikit kerja dia. Tapi nanti boleh belajar juga macam mana nak buat otomasi. Otomasi ni tu pun saya dah sediakan. Baik. Okay, that's all. Thank you very much.
So nanti tuan-tuan puan boleh lakukan sendiri. Saya just buat pengulangan sikit je. Dia dekat MMQGIS. Okay, MMQGIS. Create grid layer. Dekat sini pilih rectangles. Kemudian pilih spacing yang sesuai. Unit pilih decimal degree. In my case, I'm going to choose this one. 0.001. And then another one, jangan lupa untuk specify lah layer extend yang berkenaan. Maknanya dia akan pilih Selangor district saja. Kemudian jangan lupa savekan dia. Lepas tu tekan butang apply. Lepas tu selesailah. Maka dia telah siap sebagai satu grid file yang telah dicipta oleh komputer untuk kita buat analisa itu kemudian. Okay, that's all ladies and gentlemen. Kita akan jumpa lagi pada masa dan waktu yang berlainan. So good luck. Jumaat Okay, that's all.